Nisa pernah dengar tahu satu benda yang Nisa rasa macam scary jugalah kan. Macam kita duk rasa macam, oh kita ni beriman lah dekat Allah apa semua kan. Tapi kita tolak Nabi Muhammad. Kita tak nak selawat pada Nabi Muhammad. Kita letak tepilah Nabi Muhammad ni kan. Kita Allah je, Allah je, Allah je. So Nabi ni tak nak. Habis cakap apa tahu? Dia cakap macam ni. Kalau kita tak nak Nabi, Allah pun tak nak kita. Wish, takut weh. Maksudnya Allah dengan Rasul ni tak boleh dipisahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Iftahi babi rahmatillah andada ma fi amillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-Nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum dan hai semua. Jadi Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam channel The Journey 4444. Jadi untuk video kali ini Nisa nak kongsikan satu kisah yang buat Nisa semangat lagi kan untuk nak memperbanyakkan selawat. So cerita ni Nisa rasa familiar dan mungkin ramai dah dengar cerita ni. Cerita tentang ahli maksiat yang dapat syafaat Nabi. So cerita ni diceritakan oleh Imam Sufyan As-Sawri, yang mana waktu tu Imam Sufyan waktu nak tawaf tu ada sebelah imam ni seorang pemuda yang waktu tawaf tu yang Imam Sufyan perasan kan dia asyik selawat je. So macam waktu tawaf kan ada banyak zikir, doa kan yang Nabi ajak kan. Tapi pemuda ni asyik baca selawat je. Tak berhenti dia baca selawat kan. So tak apalah. Waktu selesai semua, Imam Sufyan ni pun tanya kepada pemuda ni, kenapa baca selawat saja? Kenapa tak baca zikir, doa yang lain? Kan banyak Nabi ajak. Kenapa baca selawat je? So pemuda ni mula-mula tak kenal tahu siapa Imam Sufyan ni. So bila Imam Sufyan ni beritahu siapa Imam Sufyan ni, so Imam Sufyan ni boleh dikatakan ulama terkenal jugalah waktu zaman tu kan. So bila pemuda ni tahu, dia pun berceritalah satu kisah ni. Waktu musim haji, pemuda ni mai nak buat haji lah dengan ayah dia kan. So dalam perjalanan tu tiba-tiba ayah dia nazak dan meninggal. So waktu meninggal tu ayah dia tiba-tiba berubah tahu, wajah dia jadi gelap. So bila kita tahu kalau jadi gelap ni maksudnya kematian yang tak baik lah kan, su'ul khatimah. So dia pun nangis lah kan, teriak sampailah dia tidur. So dalam tidur dia ni dia mimpi ada seorang lelaki bercahaya kan, putih mai dekat ayah dia dan sapu dua badan ayah dia, terus berubah wajah ayah dia ni menjadi cahaya lah, putih bersih balik kan, cantik elok balik. So macam dia ni pun tanyalah kan, pemuda ni pun pilah tanya dekat lelaki ni siapa kan. So lelaki ni pun bagi tahu dia lah Rasulullah SAW. So Rasulullah pun bercerita yang ayah dia ni dulu ahli maksiat, suka buat dosa jahat dekat dunia ni. Tapi ayah dia ni walaupun jahat-jahat ayah dia ni tak pernah lekang untuk berselawat. Mulut dia sentiasa berselawat. So sebab itulah Rasulullah mai untuk bagi syafaat. Sebabkan ayah dia sentiasa berselawat masa hidup dia dekat dunia dulu. So bila dia terjaga daripada tidur tu kan, saya dengar bila dia terjaga daripada tidur tu, dia dengar memang betul wajah ayah dia memang elok balik tau. So lepas pada tu dia berazam untuk setiap langkah dia nak memperbanyakkan selawat. Sebab itulah bila di tawaf tu dia selawat je. So Nisa pun bila sampai dekat sana kan, bila time tawaf tu kan, Nisa pun teringat cerita tu tau. Nisa auto teringat cerita tu. Dan kadang-kadang macam kita nak doa kan, masa dekat tawaf tu kadang-kadang kita tak tahu dah nak doa apa. Kadang-kadang kita macam tak tahu tak ingat nak baca zikir apa semua kan. Selawat je lah. Selawat apa jenis yang selawat semua ni sebaca time tawaf tu kan. Sebab yelah selawat kan doa juga kan. So itulah antara kisah yang buat Nisa terus nak memperbanyakkan selawat. Sebab kita sedar kan kita ni pun pendosa juga. Walaupun sebab cerita yang ahli maksiat ni memang hidup dia dekat dunia memang buat jahat je lah kan. Buat dosa je lah. Mungkin tak ada kebaikan lah. Tapi sebabkan kebaikan dia yang tu lah selawat. Tapi sebabkan mulut dia sentiasa berselawat, dapat syafaat Nabi waktu dia meninggal kan. So kita pun kalau boleh nak macam tu.
Jadi macam kita sedar kita ni pun pendosa. Mungkin kita nampak baik sebab Allah tutup aib kita kan. So sebabkan kita pendosa, kita pun perlukan syafaat Nabi. So bila tengok kisah tu kan, bila dengar cerita tu, kita pun perlu syafaat Nabi sebenarnya. So kita janganlah sombong dengan amal-amal kita yang lain tu kan. Sebab bagi Nisa kan, walau banyak mana pun, bagi Nisa lah, walau banyak mana pun amalan kita, kita tetap perlukan syafaat Nabi. Sebab Nisa pernah dengar tahu, kita masuk syurga bukan sebab amal, bukan sebab amalan kita, tapi sebabkan kasih sayang Allah tu. So macam ada satu point yang macam kita kena faham macam mana nak dapatkan kasih sayang Allah tu. Ada jalan senang. Jalan senang dia adalah dengan kita mencintai Nabi Muhammad SAW. So bila kita cinta kepada Nabi, Allah pun sayang kepada kita. Jadi sebab itulah Nabi pun bagi tahu dekat kita, ajak anak-anak ni kan 3 benda. Maksudnya kita kena faham, kita kena tahu pasal 3 benda ni. Satu, untuk mencintai Nabi. Yang kedua, cinta keluarga Nabi. Yang ketiga, belajar Al-Quran. So macam cinta Nabi tu diletakkan di number first. Maksudnya betapa pentingnya untuk kita mencintai Nabi. Nisa pernah dengar tahu satu benda yang Nisa rasa macam scary jugalah kan. Macam kita duk rasa macam, oh kita ni beriman lah dekat Allah pun semua kan. Tapi kita tolak Nabi Muhammad. Kita tak nak selawat pada Nabi Muhammad. Kita letak tepilah Nabi Muhammad ni. Kita Allah je, Allah je, Allah je. So Nabi ni tak nak. Habis cakap apa tahu? Dia cakap macam ni. Kalau kita tak nak Nabi, Allah pun tak nak kita. Wish, takut weh. Maksudnya Allah dengan Rasul ni tak boleh dipisahkan. Kalau nak Allah sayang kita, kita kena sayang Nabi. Ada jalan paling senang, itulah. Untuk nak Nabi sayang tu, kita kalau sayang, kita mesti kena sebut selalu kan. So macam apa benda yang kita akan selalu sebut? Mestilah selawat. Selawat kepada Nabi tu antara tanda kita sayang kepada Nabi. Jadi kalau kita nak menuju Allah, pintu Nabi Muhammad ni adalah pintu yang paling selamat lah. Dan pintu tu kalau nak lalu pintu tu dengan selawat yang paling mudah. Itu yang Nisa tahu lah, yang Nisa faham. So teruslah memperbanyakkan selawat. Sebab Nisa tengok ada kisah-kisah orang yang berselawat ni kan. Memang ni kisah benar lah, kisah benar. Memang realiti kan. Pengakhiran hidup orang yang berselawat ni, insya-Allah pengakhiran hidup yang baik. Baru-baru ni Nisa ada terbaca satu caption seorang artis ni. Baru lagi, Nisa tak ingat tahun ni ke tahun lepas. Ayah dia meninggal dunia. Dan dekat caption dia ni, dia bagi tahu yang ayah dia ni memang selalu berselawat. Saya tak mau mention lah nama apa artis tu. Tapi dia artis. Dia artis dan ayah dia baru meninggal dunia. Dan dia buat satu caption masa ayah dia meninggal dunia tu, yang ayah dia ni memang orang yang rajin berselawat. Waktu perakhiran hidup ayah dia ni, dia kata dia nampak wajah ayah dia ni senyum je. Maksudnya baiklah kan, baiklah. So ada yang kisah macam perakhiran hidup orang yang rajin berselawat ni kan, jenazah dia wangi kan, berseri-seri wajah dia. Itulah, itu yang kita nak sebenarnya kan. Itu yang kita nak. So selama kita, Allah bagi peluang untuk kita terus hidup dekat dunia ni kan, teruslah memperbanyakkan berselawat. So tak kisahlah kalau kita mula selawat ni mungkin untuk hajat-hajat dunia kita, mungkin sebab kita dalam masalah kan. It's okay, terus je memperbanyakkan selawat. Tak perlu macam kita terlalu macam mana nak buat selawat ni, nak kena ikhlas dululah, nak kena betul niat dululah baru nak buat. Susah kan, sampai bila kita tak buat. Kalau sampai macam tu tahap kita fikir nak selawat tu, nak kena niat yang betul-betul, niat yang baik je lah baru kita selawat. Tak pun macam selawat ni nak kena tunggu ikhlas lah. Misalnya sampai bila-bila kita selawat macam tu. Sebab tu ustaz kan, ada ustaz yang bagi tahu kita kalau kita ada hajatan, mungkin bunyi dia macam agak keduniaan kan. Ada hajat, ada masalah, selawat je. So tentang niat ke, ikhlas ke, apa semua tu kan, semua nanti bila dah lama tu kita akan slow-slow belajar untuk memperbetulkan, bukan memperbetulkan, macam hati tu berubah. Kalau dulu kita selawat ni mungkin sebab dunia, nanti lama-lama kita selawat sebabkan kita nak redha Allah, sebabkan kita nak dekat dengan Nabi, sebab kita nak Nabi sayang kita. Mungkin dia macam niat tu dah berubah dah bila kita dah lama berselawat. So kita mungkin berselawat mula-mula tu sebabkan dunia, tapi lama-lama orang yang berselawat ni hati dia berubah.
Itu antara yang Nisa alami, dan Nisa tengok ada juga yang orang lain yang rasa yang benda yang sama macam tu. Hati tu berubah. So tak apa kalau kita pemula ni agak paling rendah lah kan. Kita punya selawat ni mungkin sebab hajat-hajat dunia kita. Tak apa, selawat je. Kalau kita selawat kan, mungkin kita diuji. Jangan kita rasa macam sebabkan kita selawat lah kita diuji. Tak. Ujian ni dia macam luas tau. Ada sebab-sebab kenapa kita diuji. Kita diuji sebab Allah sayang kita. Mungkin sebab Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Mungkin sebab dengan amal tak boleh nak hapuskan dosa kita. So Allah uji kita supaya kita sabar. Dapatlah pahala sabar tu kan. Dan ujian ni bukan sebab selawat tau. Janganlah. Saya dengar macam bila saya selawat ni saya diuji. Jadi sebabkan tu saya dah tak nak berselawat. Kita diuji bukan sebab selawat. Kita diuji sebab dosa-dosa kita. Allah uji kita sebab Allah sayang kita. Allah uji kita sebab Allah nak bagi pahala sabar kat kita. Allah uji kita sebab Allah nak kita kuat. Bukan sebab selawat. Tak ada masalah pun dengan selawat. Padahal selawat lah yang membuatkan semua masalah tu settle dengan izin Allah. Dengan jalan yang tak sangka-sangka. Sebab itulah bila berselawat ni, tolong jangan ada fikiran yang buruk sangka dengan Allah. Sentiasa bersyukur, baik sangka. Kita ni selawat ke tak selawat, ujian tu tetap ada sebenarnya. Ujian tu ni sahaja lepas kita meninggal pun kita ada juga ujian tu kan. Kalau kita orang baik dekat dunia mungkin kita boleh okey dekat sana. Kalau kita pun so dekat sana pun tak boleh lari juga ujian tu. Jadi tak perlulah kita nak salahkan amalan-amalan kita. Sebab tu kita diuji. Tak ada kena-mengena pun sebenarnya. Bukan sebab kita beramal tu, Allah uji kita. Tak, bukan sebab tu. So ujian ni, kalau nak cerita tu dia luas sangat. Banyak sebab kenapa Allah uji kita. So kita kena belajar lah. Jangan berhenti untuk belajar. Supaya kita ni jadi orang yang sentiasa bersangka baik dengan Allah. Jadi orang yang sentiasa bersyukur. Jadi teruslah memperbanyakkan selawat dan ajak lebih ramai lagi orang untuk memperbanyakkan selawat. Jumpa lagi the next journey ni. Saya minta maaf kalau ada kekurangan dalam video kali ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Terima kasih.